Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami hari Rabu 26 Jun 2019, 22 Syawal 1440 Hijrah. Kita nak terus saja masuk ke dalam segmen kesihatan kita pagi ini. Yang mana kita akan membincangkan tajuk anda dan buah pinggang. Tadi doktor sebelum on air ni kita tanya dengan sahabat pendengar, suruh cari buah pinggang masing-masing kat mana agaknya. Kalau rasa-rasa tu rasa ke tidak dan masih berfungsi ataupun sihat ataupun tidak. Kita nak dapatkan maklumat dan info juga ilmu daripada doktor pakar kita hari ni yang dah pun sampai ke konti. Kita nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Syafira Muhammad Shah, pakar perunding nefrologi dan perubatan dari KPJ Rawang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Pink doktor, tudung doktor hari ni. Dan hari ni pun doktor siap bawa Cik Abang lagi. Dan juga Cik Elmi, terima kasih dari KPJ. Nama doktor Dr. Faizal. Dr. Faizal. Okay, terima kasih Dr. Faizal juga bersama kita hari ni. Jom doktor, kita nak cerita hari ni tentang buah pinggang. Tapi sebelum tu apa itu fungsi dan peranan buah pinggang dalam badan kita doktor? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi saya pasti semua orang tahu yang semua manusia ni dianugerahkan dengan buah pinggang oleh Tuhan kita lah kan. Jadi seorang manusia ni dia ada 2 buah pinggang, alhamdulillah. Dan setiap buah pinggang tu dia ada 1 juta nefron. Jadi semua kita ni millionaire lah. So 2 buah pinggang 2 juta nefron ya. Ya, jadi fungsi buah pinggang ni banyak. Tapi yang paling penting adalah untuk perkumuhan, untuk pembuangan bahan-bahan toksin dalam badan lah melalui air kencing. Selain itu dia juga regulate hormon, dan yang agak penting adalah untuk balance untuk pembuatan darah merah kita. Dan juga regulasi asid di dalam badan, kandungan asid di dalam badan, dan juga regulation untuk bahan mineral seperti kalsium dan fosfat di dalam badan kita. Jadi itu antara buah pinggang yang kita kena tahulah yang utama. Dan nefron tu apa doktor? Sejuta nefron setiap satu. Betul. Pagi ni kita dapat dapat title tu. Jadi nefron ni adalah unit buah pinggang yang berfungsi, yang menjadi penapis. Jadi kalau misalnya kata buah pinggang dah rosak, tempat yang efeknya adalah nefron. Dan kalau nefron ni rosak, maka buah pinggang kita pun akan ada masalah. Maknanya bila buat diagnose pemeriksaan dan kita dapati buah pinggang terosak, maknanya doktor akan bagi tahu pada pesakit peratusan ataupun level, tahap, macam mana cara doktor brief pada pesakit tu. Jadi kalau untuk screening buah pinggang dan untuk mengetahui sama ada pesakit itu mempunyai penyakit buah pinggang kronik ataupun chronic kidney disease, kita akan buat saringan darah. Dan apa yang kita tengok dalam keputusan darah itu adalah renal profile ataupun fungsi buah pinggang. Dan kita akan fokus kepada serum kreatinin, tahap kreatinin di dalam darah kita. Dan secara normalnya serum kreatinin untuk orang normal kurang daripada 100 lah, lebih kurang ya, dia bergantung kepada lab, tapi rata-rata puratanya kurang daripada 100. Dan kita akan memberitahu pesakit itu yang mereka mempunyai penyakit buah pinggang kronik jika kreatinin itu meningkat lebih daripada 100. Dan mengikut bacaan kreatinin yang kita dapat itu, kita akan liaskan kepada, kita akan tukarkan kepada peratusan macam Encik Sufian cakap. Dan kita akan guna calculation dan mengikut peringkat umur pesakit dan juga jantina pesakit, dan dia akan dibahagikan kepada 5 tahap. Dan pesakit itu akan dikatakan mempunyai penyakit buah pinggang kronik jika EGFR ataupun peratusan buah pinggang yang berfungsi adalah kurang daripada 60 mil, dan benda itu kena berterusan selama 3 bulan. Jadi kalau persistently kurang daripada 60 mil, calculation yang kita buat lebih daripada 3 bulan, kita akan mendiagnoskan pesakit itu sebagai pesakit pinggang pesakit buah pinggang kronik. Chronic kidney disease. Dan satu lagi adalah melalui urin yang orang selalu lupa saringan air kencing. Semua fokus kepada darah, tapi saya ingin tekankan dekat sini, ujian air kencing juga adalah penting. Sebab antara tanda-tanda awal, especially yang muda, yang akan
pertama sekali yang kita boleh detect adalah dengan kandungan protein di dalam air kencing. Dengan mempunyai air kencing, protein dalam air kencing, tak semestinya kreatinin tu dah naik. Jadi kreatinin naik tu dah agak lambat lah biasanya. Itu kisahnya. Ya Allah, detail betul lah. Macam duduk dalam lab kita ni sekarang dengar perkongsian Dr. Syafira. Apapun, kita hari ni bercerita tentang buah pinggang. Dan bila cerita tentang fungsi, doktor, kita ada 2 buah pinggang. Bila dia berfungsi tu, adakah akan berfungsi secara seimbang? Mana bawah sikit ini akan berfungsi sama rata, sama banyak, sama prosesnya, ataupun mungkin sebelah saja. Lepas tu dia penat sikit, dia bagi yang sebelah. Macam mana doktor? Okay. Ideally memang kita kata secara idealnya memang sepatutnya 50-50 lah. Tapi sebenarnya tidak. Dia bergantung kepada individual. Setiap individu tu lain. Kalau dia ada plus minus yang kita bagi, perhaps plus minus 10% each buah pinggang. Mungkin buah pinggang ni 60, buah pinggang ni 40. Ada yang 70-30, tapi itu penyakit lah. Yang satu buah pinggang tak berfungsi, cuma satu yang berfungsi, ada juga. Dan ada juga yang dilahirkan dengan satu buah pinggang. Tapi kalau diskrepensinya, perbezaan antara buah pinggang tak banyak. Mungkin 10-20%. Itu yang secara purata standardnya. General lah fungsi buah pinggang kita. Sebab tu kalau ada kes buah pinggang rosak atau bermasalah ni, sama ada salah satu dan boleh jadi dua-dua juga sekali, boleh rosak sekali, macam itulah. Biasanya bila kita cakap pasal chronic kidney disease, peratusan yang kita calculate tadi tu, dia maknanya gabungan kedua-dua buah pinggang. Misalnya kata buah pinggang berfungsi 30%, maknanya dua-dua buah pinggang tu dah rosak 70%, dan fungsi gabungan kedua-dua adalah 30%. Dan kalau kita nak tahu yang mana lagi bekerja kuat, lagi banyak, itu kita kena buat ada investigation lain lah yang kita perlu buat. Investigate dengar tuan-tuan. Macam polis pula. Okey, apa pun, kita bercerita tentang buah pinggang, dan sahabat-sahabat kita pun dah mula mengajukan soalan di WhatsApp kita. Nombor kita 01129004 004. Dan kejap lagi mungkin doktor akan cerita sikitlah tentang insiden-insiden yang melibatkan penyakit buah pinggang kronik ni, macam mana bentuknya, macam mana mungkin kesakitan dan apa puncanya. Dan tadi doktor ada petik sikit cerita tentang ujian air kencing. Ada juga sahabat kita yang dia sebut, cuba tengok warna air kencing kita. Beza pada warna makin pekat, dan dia akan membezakan tahap kesihatan buah pinggang kita. Betul macam tu doktor? Warna air kencing ni, sorry. Siapa nampak warna buah pinggang dia? Warna air kencing ni, kalau kepekatan itu biasanya dia berkait dengan tahap air dalam badan kita. Lagi banyak air, lagi cair, lagi dilute air kencing tu, lagi cerah lah warnanya. Tapi bila kita bercakap pasal protein ni, dia lebih kepada air kencing berbuih. Jadi memang kita nampak buih dalam air kencing tu. Jadi kebanyakan orang ni kalau nampak kencing berbuih, dia most of the time ignore, dia buat tak tahu je. Sampai dah tahap akhir, especially yang muda-muda ni, baru datang dah alamak, buah pinggang dah rosak, dah kena dialisis. Itu yang sedihnya. Jadi warna tu tak sangat. Kalau warna tu mungkin kalau ada penyakit buah pinggang yang darah, yang berdarah, jadi nampak darah. Ataupun kalau doktor akan tanya macam warna TO pekat, itu indikasi yang ada darah dalam air kencing tu. Baik. Kejap lagi kita akan cerita lebih lanjut lah tentang mungkin punca dan simptom serta tanda-tanda lah sekiranya ada berlaku CKD, chronic kidney disease ataupun sakit buah pinggang kita ni, bersama Dr. Syafira, dan soalan-soalan kita akan naikkan kejap lagi insyaAllah. Dan anda semua, kalau kata ada sebarang soalan, anda boleh ajukan saja di Facebook live kami, cari saja Facebook IKIM FM. Jangan lupa untuk tekan butang share. Juga di WhatsApp pun kami raikan 0112900404. Berehat seketika, terus dengan Warna Pagi, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dah langsung temani anda untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk soal kesihatan kita, membawakan tajuk anda dan juga buah pinggang, bersama dengan yang berbahagia Dr. Syafira Muhammad Shah, pakar perunding nefrologi dan perubatan dari KPJ Rawang. Dan terima kasih juga KPJ Rawang membawakan doktor pakar kita tiap minggu, tiap bulan lah kita rotate dengan sahabat-sahabat hospital yang lain. Dan pagi ni cerita tentang buah pinggang, doktor. Mungkin doktor nak cerita sikit apa punca yang boleh merosakkan buah pinggang, dan apa tanda-tanda, sebab ramai juga ada tanda-tanda macam-macam tanda ni. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum. Salam. Jadi punca-punca penyakit buah pinggang kronik, yang paling utama sekali di negara kita adalah
kencing manis. Unfortunately kencing manis adalah punca utama lah. Sebabnya peratusan pesakit yang mempunyai kencing manis di negara kita agak tinggi. Ya. Sebab-sebab lain darah tinggi dan batu karang. Ya, itu juga punca-punca pesakit boleh mendapat chronic kidney disease. Yang lain glomerulonephritis ataupun radang buah pinggang ya. Jadi radang buah pinggang ni adalah penyakit yang memang asalnya buah pinggang itu sendiri yang bermasalah ya. Dan itu selalunya berlaku di kalangan orang-orang muda lah berbanding dengan diabetes dan hypertension tadi. Dan satu lagi yang saya ingin tekankan juga dekat sini, dekat komuniti kita ni ramai juga yang dapat penyakit buah pinggang kronik ni apabila mereka mengambil ubat-ubatan yang tidak diluluskan oleh pihak-pihak kesihatan seperti traditional medication dan suplemen. Bukannya saya tak setuju dengan traditional medication dan suplemen ni, tapi saya rasa kalau kita tak tahu konten apa kandungannya, baik elakkan pemakanan tradisional ini. Sebab ramai juga orang yang mendapat penyakit buah pinggang kronik ni sebab mengambil makanan tradisi dan suplemen ini. Yang berlebihan ya, dan secara tiada pantauan. Dan satu lagi pengambilan ubat tahan sakit ya secara kronik. Maknanya berterusan. Ubat tahan sakit ni memang boleh ambil, tapi jangan ambil hari-hari untuk 2-3 tahun. Jadi itu tak bagus. Dan itu juga boleh menjadi punca pesakit mendapat pesakit buah pinggang kronik lah. Ada lagi doktor? Itu yang antara yang popular. Menjadi punca buah pinggang. Dan bila doktor sebut tadi tentang ada radang pada buah pinggang kita ni, bukan saja melibatkan orang yang dah berusia, maknanya orang muda pun boleh kena. Muda tu semuda dia terbagi kepada kanak-kanak dan juga dewasa lah. Kanak-kanak pun boleh dapat dan dewasa pun boleh dapat. Berbelasan tahun baby pun ada yang dapat radang buah pinggang dan akan mendapat rawatan dialisis ni masa kanak-kanak lah, 10 tahun pun ada juga. Ini ada soalan daripada pendengar kita dekat WhatsApp doktor. Halim Abu Hassan katanya 2 orang anaknya mengidap diabetes tahap 2 dan sedang mengambil insulin seperti disyorkan doktor. Dan soalannya, adakah kemungkinan anak-anaknya akan mengalami masalah buah pinggang mereka apabila mereka dewasa sebab pengambilan insulin sejak dari zaman kanak-kanak? Macam mana doktor? Terima kasih Encik Halim untuk soalan. Jawapannya jika seseorang itu telah didiagnos sebagai pesakit kencing manis, memang risiko untuk mendapat penyakit buah pinggang kronik adalah sangat tinggi. Penyebab penyakit buah pinggang ni bukan sebab pengambilan insulin, tapi sebab penyakit kencing manis itu sendiri. Tapi yang uniknya untuk penyakit kencing manis ni, yang kita boleh kawal adalah kawalan kencing manis yang baik bagi memastikan buah pinggang itu tidak rosak dengan kadar yang cepat. Itu sahaja yang kita boleh bantu. Buah pinggang akan rosak, tapi jika kencing manis itu terkawal, dia akan rosak dengan kadar yang lambat. Jadi mungkin jika seseorang itu memerlukan dialisis, dia akan memerlukannya pada tahap usia yang agak lewat daripada tahap usia yang lebih awal. Sebab kadar penurunan buah pinggang itu memang akan berlaku di dalam semua pesakit kencing manis. Dan bukan setakat pesakit kencing manis, even orang yang biasa ni selepas umur 40 tahun memang buah pinggang akan turun fungsinya lebih kurang 0.73 sampai 1% setiap tahun. Tambah juga pula dengan penyakit diabetes. Jadi kadar penurunan dia akan lebih berbanding dengan orang biasa. Cuma lambat dan cepat sahaja. Itu bantuan yang boleh diberikan melalui rawatan-rawatan. Cuma maknanya betul doktor, kalau once sekali buah pinggang ni istilahnya rosak ataupun lemah, dia tak boleh dipulihkan ataupun dikembalikan pada keadaan asal. Betul. Sedihnya memang macam itulah. Maknanya kalau ada orang klaim kata saya jual ubat buah pinggang boleh menjadikan buah pinggang anda kembali kepada asal. Tidak sama sekali. Tidak lah. Lagi macam doktor kata tadi, mungkin boleh melambatkan sikit. Betul. Lebih takut yang lebih besar lagi lah di masa akan datang. Jadi apa pula tanda kalau seseorang tu ada masalah buah pinggang? Ini lagi satu jugalah yang agak ralat lah ya. Sebab kalau penyakit buah pinggang kronik ni, dia tak akan tahu
tahu dia ada sakit buah pinggang kronik sampai tahap 4 ataupun tahap 5. Baru akan mula ada simptom-simptom dia. Jadi simptom dia bergantung pada pesakit. Ada pesakit yang apabila toksinnya telah berkumpul dalam badan, dia akan rasa letih, dia tak lalu makan, jalan sekejap pun dah penat, letih yang berlebihan, kurus, ataupun lagi satu simptom yang boleh ada apabila air dah mula berkumpul dalam badan, akan bengkak kaki, susah nafas. Jadi itu bila air dah masuk dalam paru-paru lah. Tapi kalau misalnya kata yang daripada awal misalnya kata pesakit tu ada kencing manis, tapi bacaan kreatinin ni masih normal, tanda awal mungkin kencing dah mula berbuih. Maksudnya masa pada tahap tu buah pinggang dah mula bocor. Jadi sebab tu protein tak boleh diserap kembali ke dalam badan, dia bocor ke dalam air pinggang. Itu mungkin tanda-tanda awal. Tapi tanda-tanda yang agak lewat macam saya sebut tadi, apabila tahap 4, tahap 5 lah. Tapi dia tak ada tanda rasa sakit, rasa sakit belakang ke, sakit pinggang ke apa, tak ada. Sakit belakang tu biasanya tidak, kecuali penyakit buah pinggang tu ada disebabkan batu karang. Kalau ada batu karang, kemungkinan dia akan sakit lah kat belakang. Okey, faham. Makna kata memang kena cek. Satu yang paling senang kita boleh tengok ialah pada air kencing kita lah tu. Maknanya memang kalau nampak buih tu memang kita kena buat urine screening. Betul. Okey, sekejap lagi nanti kita akan cerita macam mana screening ataupun pemeriksaan untuk tahap kesihatan buah pinggang kita. Macam mana satu soalan kita nak baca ni, banyak gila sangat soalan. Tapi itulah subhanallah, macam-macam ditanyakan. Ada yang kata ada yang berjumpa doktor buat screening, lepas tu doktor kata dah tahap 4. Okey, kejap. Ni satu tentang air kencing. Maaf saya nak tanya tentang air kencing yang banyak buih. Dah buat ujian nephrotic syndrome, tapi doktor kata okey, tak ada apa. Tak ada apa. Macam mana doktor? Okey, kalau soalan tadi nephrotic syndrome Okey, nephrotic syndrome ni kita akan katakan pesakit itu mempunyai nephrotic syndrome kalau protein dalam air kencing ada lebih daripada 3.5 gram satu hari. Normally air kencing tak ada protein. Kalau ada pun kurang daripada 150 mg satu hari. Kalau nephrotic syndrome tu, saya rasa kemungkinan salah komunikasi kot. Doktor mungkin suruh buat benda lain kot. Kemungkinan lah. Sebab nephrotic syndrome ni biasanya kita akan menyarankan pesakit untuk buat lagi satu penyiasatan lah atau investigation iaitu renal biopsy, untuk mengambil sikit isi buah pinggang untuk melihat kenapa buah pinggangnya bocor. Sebab nephrotic syndrome ni macam saya cakap tadi lah, dia mungkin dia ada penyakit radang buah pinggang. Tapi diabetik sendiri boleh menyebabkan nephrotic syndrome. Dan nephrotic syndrome itu adalah sebahagian daripada dia adalah satu sindrom apabila buah pinggang itu mengeluarkan bocor dan protein lebih daripada 3.5 gram satu hari dan banyak sebab nephrotic syndrome itu sendiri. Maknanya kalau ada tanda-tanda tu, memang setiap kali kita buang air kecil kita akan nampak buih. Itulah Dan itu jangan main-main. Jangan main-main. Okey, jangan kata tak ada apa, nantilah. Kena jumpa doktor. Kalau ikutkan tu tahap itu tahap biasanya kita tengok kreatinin lah. Kalau dah ada buih macam tu, kita quantify urine, kita ambil darah, lepas tu kita tengok tahap ikut kreatinin itu, dan kita buat biopsi, tahu penyakit, dan kita akan ubati penyakit yang menyebabkan pesakit mempunyai nephrotic syndrome. Maknanya ada lagi stage atau fasa-fasa lain yang perlu dilalui. Betul. Okey. Dan lain orang mungkin lain screening, pemeriksaan mereka dan juga rawatan-rawatan yang akan dilalui, termasuknya ada duk cerita pasal tebuk di leher, dialisis ni seumur hidup ke tidak. Kejap lagi kita akan ajukan soalan kepada Dr. Syah. Boleh doktor? Boleh. InsyaAllah doktor, kita sedia menjawab soalan daripada anda di talian WhatsApp kita 0112900404. Juga di Facebook live kita, anda boleh ajukan soalan sambil tonton live tu. Jangan lupa untuk tekan butang share sama-sama kita kongsikan manfaatnya untuk topik kita pada pagi ini. Betul. Anda dan buah pinggang dalam segmen kesihatan kita. Tanya pun dah nervous juga bertanyakan Dr. Syafira. Apatah lagi sahabat-sahabat kita yang bertanyakan macam-macam soalan. Sabar sekejap ya, sambil tu dengarkan
Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana setia memantau siaran kami menerusi ikim.my. Pen dan Hazrul temani anda untuk Warna Pagi. Kita masih lagi bersama dalam segmen kesihatan kita, membincangkan tajuk anda dan buah pinggang bersama dengan Dr. Shafira Muhammad Shah dari KPJ Rawang. Ya, terima kasih juga sahabat-sahabat yang terus memantau di Facebook live dan juga radio kita pagi ni. Ya, betul. Macam-macam soalan yang kita dah kongsikan hari ni. Cuma untuk round atau pusingan ni, mungkin Dr. Shafira nak jelaskan pula dari segi screening, pemeriksaan dan juga macam mana menentukan tahap-tahap CKD kita, chronic kidney disease. Okey, terima kasih. Okey, jadi moving on kepada screening. Okey, screening ni biasanya penyiasatan yang kita buat lah. Okey, jadi saya ingin sarankan kepada pendengar, kalau screening tu biasanya kita take for granted. Kita akan dalam kepala kita screen cuma dengan darah. Ya, kita akan ambil darah, complete darah, tapi kita terlupa air kencing. Especially yang muda-muda ni. Jadi bila kita screen ambil darah, jangan lupa air kencing. Dan jika doktor memberitahu yang dalam air kencing kita ada protein, walaupun umur kita muda, jangan buat tak tahu, jangan ignore. Ya, jumpa doktor dan minta nasihat yang sepatutnya lah, supaya kita tahu yang buah pinggang kita okey. Ya, daripada darah tu memang tak apalah, memang kita dah tengok kreatinin tinggi, memang there is no question about it, memang tinggi kreatinin, penyakit buah pinggang. Cuma yang kita ni bila kreatinin kita normal, tapi urin ada protein, kita ignore. Jadi kat situ yang ralat sikit lah. Sebabnya kalau lagi banyak protein yang bocor dalam buah pinggang ni, lagi cepat buah pinggang kita rosak. Itu masalahnya. Okey, itu daripada screening lah. Tapi yang biasa, yang lain kita buat, kita akan buat ultrasound. Tapi ultrasound tu adalah kita tengok buah pinggang, saiz buah pinggang, dan tengok sama ada buah pinggang kita besar ke, dah kecut ke. Biasanya kalau buah pinggang kecut ni dah penyakit kronik lah. Dan dengan ultrasound tu juga kita boleh tengok sama ada pesakit itu ada batu karang ataupun tidak, ataupun salur kencing tersumbat ataupun tidak, yang boleh menyebabkan buah pinggang itu bengkak. Dan kita tak ada rasa kalau buah pinggang tu kecut through sentuh-sentuh, touching tak boleh, tak boleh rasa. Ultrasound akan detect lah keadaannya. Baik, tadi doktor ada cakap biasa kalau macam tahap-tahapnya ada, kita ada 5 tahap kesemuanya kan. Dan kebanyakannya dah kebanyakannya biasa kalau mereka perasan telah pun sampai ke tahap 4 dan juga tahap 5. Ada ke barangkali juga tak yang pergi datang baru tahap 1, tahap 2, tahap 3? Ada juga. Ya, ada awal. Ini biasanya orang yang very health conscious buat screening. Ada yang macam tak betul, dia datang jumpa kita. Okey. Jadi kalau tahap 1, tahap 2 ni biasanya dia orang akan datang dengan peratusan yang kita calculate tadi, lebih daripada 60 lah tahap 2, dan lebih daripada 90 tahap 1 lah. Ataupun ada protein dalam air kencing. Okey. Jadi pesakit-pesakit ni tak kira tahap mana sebenarnya, pesakit buah pinggang kronik ni, yang pertama kita kena buat adalah untuk kawal penyakit itu daripada deteriorate dengan cepat. Maknanya itu yang kita boleh buat. Untuk kita reverse balik agak tipis peluangnya. Cuma kita boleh memberi nasihat untuk mengawal keadaan supaya dia stable. Itu yang kita boleh bagi nasihat. Maksudnya tak ada sebarang ubat yang doktor akan bagi untuk kawal daripada merebak lagi lah. Untuk peningkatan buah pinggang ni, ubat dia memang tak ada. Cuma kita kawal underlying diseases. Maksudnya kalau penyakit buah pinggang tu disebabkan kencing manis, kita kawal kencing manis. Jadi dia akan lambat sikit. Jadi kalau misalnya kata sebab radang buah pinggang itu sendiri, bukan kencing manis, kita akan kawal penyakit itu. Dan kita akan kurangkan protein di dalam air kencing dengan memberi ubat tertentu. Itu ada ubat. Untuk kurangkan protein tu ada ubat. Kita akan beri ubat itu. Kalau radang tu ada ubat dia sendiri. Kita akan kawal penyakit yang menyebabkan pesakit itu mendapat penyakit buah pinggang kronik. Maknanya semua tu atas nasihat doktor jugalah. Sebab doktor pun dah tahu sebab lain orang lain-lain sebab dia dapat penyakit buah pinggang kronik ni. Jadi kita kawal benda tu. Macam mana pula doktor kalau ada antara kita ni memang dia ketegak, dia kata macam tak apalah, okey kot dan tidak langsung dirawat, apatah lagi diteruskan screening pemeriksaan untuk buah pinggang ni, apa akan jadi? Okey, akan datang kembali kepada kita pada tahap 5 dan kemungkinan pada masa tu dah perlu dialisis.
Dari sini maknanya option yang terakhir lah untuk cuci darah lah. Itu option terakhir. Memang tak dapat tidak, lepas tu kena datang jugalah jumpa doktor. Dan ada juga yang bertanya ni, Puan Zuraifah, dialisis ni macam mana? Ada yang kena tebuk kat leher ke? Lepas tu macam mana pula yang di tangan tu? Adakah dialisis ni akan dijalani seumur hidup, doktor? Dialisis ni sebenarnya part of proses cuci darah. Bila buah pinggang kita dah rosak, macam saya cakap tadi, buah pinggang ni dia sistem perkumuhan. Jadi bila buah pinggang rosak, racun akan berkumpul dalam badan. Jadi dialisis ni salah satu cara untuk cuci darah kita, untuk buang toksin-toksin dalam badan. Dia ada 2 jenis dialisis sebenarnya. Peritoneal dialisis, kita pakai perut kita sebagai filter untuk buang toksin. Dan satu lagi macam pendengar kita tanya, yang tebuk dekat leher dan dekat tangan tu, itu nama dia hemodialisis ataupun hemodialisis darah. Okey, jadi yang kalau tebuk dekat leher tu, itu hanyalah sementara. Hanyalah sementara. Sementara nak siap tapak dekat tangan, fistula. Sebab kebanyakan pesakit kronik, buah pinggang kronik ni, kalau datang jumpa doktor, persediaan untuk dialisis tu akan dibuat awal, melainkan pesakit itu tak nak. Mula-mula tak nak. Doktor, saya tak nak cuci buah pinggang. Doktor, saya tak nak cuci darah. Tapi bila datang dah dalam keadaan tenat, yelah doktor, buatlah apa yang doktor nak buat. Time tu lah yang kita kena letak tebuk dekat leher tu. Sementara fistula ataupun tapak di tangan tu siap. Kenapa dia tak nak mula-mula tu? Sebab dia ingat ada alternatif ke apa, doktor? Ada alternatif? Ada juga yang mau mencari perubatan alternatif. Tapi kebanyakannya akan datang balik kat kita lah. Ya Allah. Doktor, tadi macam doktor dia cakap juga macam kalau mereka yang ada potensi untuk kena penyakit buah pinggang ni terdiri juga daripada di kalangan bayi. Apa faktor dia, doktor? Adakah faktor pemakanan ibu ke ataupun faktor-faktor lain, doktor? Okey, untuk kanak-kanak ataupun baby, dia biasanya familial lah ataupun congenital. Maknanya penyakit berketurunan, kebiasaannya. Faktor pemakanan pun ada juga, pemakanan ibu, especially traditional medication. Dan most of the time kalau baby tu masih menyusu, jadi ada risiko kalau maknya ambil traditional supplement ataupun ubat-ubatan yang kita tak tahu kandungannya, boleh juga baby tu dapat, kecuali lebih-lebih lagi kalau menyusu. Dan itu juga boleh menjadi faktor bayi untuk mendapat penyakit buah pinggang. Itu faktor lah atau punca kenapa bayi pun boleh dapat sakit buah pinggang kronik ni Antara lah faktor lah. Okey, dan lagi soalan, ramai yang bertanya tentang macam mana nak jaga buah pinggang. Bila dengar doktor bagi nasihat, cerita tentang rawatan dan sebagainya, sampai tahap 5 bagai ni, ramai yang tanya macam mana nak jaga makanan kita dan macam mana nak jaga buah pinggang. Kejap lagi kita akan ceritakan juga dengan lebih lanjut. Cuma mungkin sebelum kita berehat ni, doktor, mungkin boleh tak ceritakan kepentingan melakukan screening ataupun pemeriksaan buah pinggang? Saya rasa sangat penting. Sebab macam saya cakap tadi, pesakit-pesakit yang kebanyakan muda-muda ni biasanya tak screen, especially saya tekankan lagi air kencing. Dan bila datang dekat hospital, sebab sihat, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, sihat je, tiba-tiba rasa letih, loya, muntah sebulan, datang ke hospital, dah end stage, dah kena dialisis. Ramai yang macam tu dalam umur 25, 30. Jadi masa tu baru nak start life, tapi dah end stage. Jadi memang sangat-sangat penting. Lepas 3 minggu, 3 hari 1 minggu, 4 jam setiap kali. Kalau yang cuci air buat sendiri dekat rumah, setiap 4 jam kena tukar air tu. Unless kalau ada orang yang nak derma buah pinggang, dan alhamdulillah lah, syukurlah untuk pesakit tu. Itu satu lagi kiranya lah, kalau ada peluang untuk dapatkan transplant. Betul. Okey, tak perlu menjalani dialisis, betul. Okey, yang penting kena jaga dan make sure sihat semua, insyaAllah. Sebab bukan apa, kadang-kadang ada orang bila cerita tentang ujian air kencing, dia akan ingat saya tak isap dadah. Dia ingat dikaitkan dengan dadah dan air kencing. Bukan itu saja, kesihatan buah pinggang pun juga turut kita kena jaga dan ambil tahu. Okey, kejap lagi macam mana nak jaga buah pinggang kita, kita akan kongsikan bersama Dr. Syafira. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi Inspirasi Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan Hazwan temani anda untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Syafira Muhammad Shah dari KPJ Rawang untuk membincangkan topik kesihatan kita pagi ini berkenaan anda dan buah pinggang. Bila dengar Dr. Syafira cerita ini daripada awal tadi, terus
terus dah rancang dah tengah hari nak makan apa, kena jaga-jaga. Puasa terus lah. Janganlah sampai takut dan risau, betul tak doktor? Kita kena tenang, relax, tapi kalau boleh kawal dan pantau pemakanan kita. Doktor, sebelum cerita tentang penjagaan buah pinggang, ada sahabat kita bertanya di WhatsApp ni, mungkin sahabat kita ni jenis yang jaga badan, nak bina badan dan sebagainya, dia ambil whey protein untuk tambah protein badan. Lepas tu saya dapati kencing saya berbuih. Jadi macam mana nak dapatkan pemeriksaan buah pinggang, doktor? Adakah yang sahabat-sahabat kita yang rajin ambil protein ni akan bagi kesan juga pada buah pinggang? Ya. Jawapan untuk soalan tu kan unfortunately jadi kalau suplemen protein, especially untuk orang yang suka pergi gym ni, saya tak berapa nak sarankan. Tapi kalau anda rasa macam nak makan juga, buat dengan cara terkawal dan kena pantau fungsi buah pinggang anda dan juga fungsi hati sebenarnya. Dua-dua tu kena pantau lah. Okey, jadi kalau macam pendengar kita ni dah ada buih di dalam air kencing tu, jadi saya sarankan berhenti dulu suplemen protein tu, pergi ke mana-mana klinik atau hospital yang terdekat dan buat pemeriksaan saringan air kencing dan juga fungsi buah pinggang. Sebabnya memang kena check awal lah kan. Check lah Tapi buat masa sebelum check ni berhenti dululah. Ambilan protein tu lah. Ada juga yang tanya doktor dekat Facebook ni, kalau minum air ketum macam mana doktor? Apa? Ada minum air ketum. Saya rasa boleh juga menyebabkan kerosakan buah pinggang lah. Mana dadah kan, drugs. Sebab buah pinggang kita ni macam kilang. Apa yang kita makan akan diproseskan dekat situ. Sama juga dengan hati kita. Jadi memang apa-apa pemakanan yang kita ambil tu boleh menyebabkan kerosakan lah kepada buah pinggang kita. Kita tak nak dengar buah pinggang kita bersuara. Kalau dia bersuara, ketum jangan, jangan, itu jangan. Dia bersuara memang kita pun takut kan sebenarnya. Sebelum dia rosak, kita kena jaga. Macam mana doktor antara langkah penjagaan buah pinggang, mungkin dari segi sudut pengambilan pemakanan dan sebagainya? Okey. Jadi generally kalau untuk penjagaan buah pinggang ni untuk orang biasa yang tak ada penyakit ni, penjagaan dia kita perlu makan benda-benda yang kita tahu kandungannya. Secara pemakanan yang sihat lah. Itu satu. Jadi avoid macam makan macam Cik cakap lah tadi, makan ketum, protein suplemen, benda-benda tu semua kita elakkan. Nombor 2, pengambilan air. Pengambilan air ni kita kena cukupkan lah, yang kita sarankan 8 gelas satu hari, ataupun lebih kurang setiap 25 kilo kita ambil 1 liter air, lebih kurang. Jadi itu yang kita kena buat. Lepas tu macam saya cakap tadi, ubat-ubat tradisional, ubat-ubatan sakit, jangan buat itu amalan kita. Dari segi pemakanan, apa yang kita perlu kurangkan, kalau buah pinggang kita normal, alhamdulillah, tak ada sebab kenapa kita tak boleh makan itu ini, kecuali kalau kita memang doktor dah cakap kita ada penyakit buah pinggang kronik. Jadi bila kita dah ada penyakit buah pinggang kronik, mungkin kita kena kawal sikit makanan kita, especially kepada mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang kronik tahap 4, tahap 5 ni. Pesakit-pesakit ini memang kena kurangkan pengambilan protein. Protein ni macam ayam, ikan, lauk kita lah biasanya. Itu untuk pesakit buah pinggang lah yang tahap 4 dan 5. Biasanya kita akan kurangkan pemakanan berprotein. Kalau yang normal ni tak ada sebenarnya apa yang kita tak boleh makan. Boleh makan, tapi cara yang moderate. Moderate. Bersederhana lah kan. Bersederhana. Dan sangat setuju dengan bila doktor sebut tadi, ketahui kandungan makanan kita tu. Kadang-kadang kita mentelan, kita tak tahu apa yang kita makan kan. Betul. Sangat penting. Dan ada satu lagi soalan doktor daripada sahabat kita di WhatsApp. Katanya anak saya diagnosed nephrotic syndrome, umur 4 tahun, dan lepas 6 bulan alhamdulillah recover very well. Sekarang usia dia dah 14 tahun, 10 tahun berlalu lah. Jadi perlu tak dia menjalani apa-apa screening, pemeriksaan, dan adakah dia berisiko tinggi untuk dapat kidney disease atau kidney disorder? Soalan ni kalau kanak-kanak kalau mempunyai ataupun didiagnos sebagai nephrotic syndrome semasa umurnya masih muda dan dengan rawatan dihilang, biasanya mereka mempunyai radang buah pinggang yang dinamakan minimal change disease. Jadi alhamdulillah Allah buat minimal change disease ni, kalau kanak-kanak dapat dirawat, hilang, insya-Allah tak akan datang lagi. Jadi tak perlu risau. Sebab kebanyakan kanak-kanak nephrotic syndrome ada disebabkan minimal change disease dan prognosis ni sangat bagus. Jadi tak perlu risau. Repeat screening? Tak perlu. Tak perlulah. Bila besar nanti screening macam adult lah, macam biasa. Baik,
Allah, doktor jawabkan macam lecturer jawab soalan dekat kelas. Kelas jawapan doktor semua dapat jawab. Yang penting kita nak bantu sahabat-sahabat kita yang nak mengetahui pelbagai nak menjawab pelbagai keraguan, kerisauan berkaitan dengan buah pinggang kita hari ini. Ada lagi soalan yang alamak yang di Facebook juga sahabat kita tanya, kopi okau kita doktor? Baik tak untuk kesihatan? Okey, kopi okau tak ada masalah. Cuma bila kopi yang 5 in 1, 4 in 1 dah masuk ginseng, masuk tak tahu apa yang dimasuk tu, itu yang bahaya tu. Kopi segera yang ada 4-5-6 jenis 4-5-6 jenis in 1 tu yang kita tak tahu kandungan dia. Itu yang bahaya. Hati-hati bila nak minum. Jangan manis sangat lah kan. Itu kena jagalah. Kencing tak lawas pun antara tanda sakit buah pinggang kan doktor? Kencing tak lawas ni dia antara juga, dia biasanya dia tanda-tanda. Ada juga orang yang mempunyai penyakit buah pinggang ada benda tu sebab air kencing kekurangan. Tapi kalau misalnya kencing tak lawas ni, kalau lelaki berumur, biasanya masalah prostat lah. Masalah prostat, masalah lain lah. Tapi kalau misalnya kata yang biasa ni, jika mendapat jangkitan urinary tract infection, jangkitan saluran kencing, itu pun boleh juga dapat kencing tak lawas. Itu kisahnya lain kisah lain lah. Okey, sahabat kita seorang lagi bertanya, adakah buah pinggang kecut sama dengan buah pinggang bocor? Dan satu kes lagi katanya suaminya dah 2 kali di buang batu karang di belah buah pinggang belah kanan. Lepas tu doktor kata buah pinggang dah mengecut dan tak boleh buat apa-apa. Maknanya belah kiri lah dia macam tu. Dan sekiranya sebelah ni berfungsi, adakah bagaimana fungsi buah pinggang yang sebelah tu? Bolehkah ia menyamai fungsinya dengan kalau berdua? Tuhan bagi kita 2 buah pinggang ni sebab lah. Jadi kalau satu rosak, manusia ni boleh hidup dengan satu buah pinggang. Sebab satu buah pinggang tu dia akan apa yang kita panggil hyperfiltrate. Dia akan kerja lebih kuat. Dia akan ambil alih tugas kawan dia yang sebelah tu. Dan fungsi dia boleh up to, jadi normal fungsi buah pinggang boleh sampai 80% kalau satu buah pinggang ni berfungsi. Cover kawan dia. Betul. Yang kecut dengan bocor ada beza doktor? Kecut ada beza. Bocor ni maksudnya saringan buah pinggang tu rosak. Jadi bocor protein. Kecut ni buah pinggang memang mengecil. Kalau buah pinggang bocor tak semestinya dia kecut. Dia masih saiznya sama, dia bocor. Jadi bila protein bocor, lama-lama dia akan berparut. Bila buah pinggang dia berparut, dia akan kecut. Bila kecut tu terus tak berfungsi lah biasanya. Maknanya kalau bocor belum tentu kecut. Ya, betul. Jika dibiarkan berterusan, dia akan kecut lah, kan? Ya. Buah pinggang ada 2 doktor? 2. Macam mana kita tak tahu kalau kita ada satu buah pinggang je? Ada yang dilahirkan dengan satu buah pinggang. Itu masa screening lah biasanya. Incidental. Apa kita kata bila pergi buat check up, scan ada satu buah pinggang. Unless kalau benda tu dah detect masa kanak-kanak, masa baby lagi. Buah pinggang saya pun terkejut dengan soalan tu. Tapi memang ada orang orang dilahirkan dengan satu buah pinggang. Tapi tetap dapat berfungsi macam biasa. Betul. Doktor ada tak juga nasihat untuk mungkin sahabat-sahabat kita, ibu-ibu ayah kita yang menjalani rutin hemodialisis? Apa antara nasihat penting dari sudut pemakanan dan penjagaan kesihatan tu doktor? Untuk pesakit hemodialisis ni, tadi saya cakap kalau stage 4, stage 5 kita suruh kurangkan makanan berprotein kan. Dari segi pemakanan, orang hemodialisis ni dia boleh makan protein tapi secara terkawal. Jangan kurangkan masa stage 4, stage 5. Yang paling penting kena jaga minum air, pengambilan air. Sebab orang hemodialisis ni air kencing dah tak ada, buah pinggang dah tak boleh nak jana air kencing, jadi tak ada air kencing. Jadi senang dapat air dalam paru-paru dan susah nafas. Jadi air minta kawal. Kita hadkan 500 cc sahaja satu hari. Selain itu daripada makanan berfosfat tinggi ni, macam dairy products macam susu, coklat, itu semua kena kurangkan lah. Ikan bilis, santan, itu minta orang hemodialisis ni kurangkan lah. Ada yang sebut tadi air kelapa doktor? Fosfat tinggi. Dan potasium tinggi. Jadi kena elakkan. Nak elakkan. Betul. Kena jagalah. Maknanya tak boleh makan tu, elakkan. Yang kita yang masih sihat lagi, jaga juga. Dan insyaAllah itu antara nasihat penting doktor. Dan mungkin di akhir ni kita sampai ke penghujung interview kita pagi ni doktor. Apa nasihat doktor? Dan mungkin ada poin-poin yang belum doktor kongsikan untuk sahabat pendengar kita. Saya rasa saya dah kongsi banyak poin. Kami pun dah tanya banyak soalan lah. Cuma saya nak reach out dekat yang generasi muda
muda ni lah. Jangan ingat kita muda, kita sihat, tak ada penyakit dan kita abaikan health screening kita. Bila kita buat health screening, ingat darah, ingat air kencing juga. Sebab dekat situ ralatnya yang saya tengok. Dan avoid cuba jangan makan dan terpengaruh lah dengan suplemen dan ubat tradisional. Itu yang paling penting lah. Masya-Allah. Boleh last satu nak tanyalah pengalaman doktor. Apa doktor biasa tengok kan respon pesakit bila jumpa doktor buat screening, tiba-tiba doktor nak bagi tahu kat dia orang ada tahap 4, tahap 5 buah pinggang. Macam mana respon wajah mereka bila dapat tahu? Jelas selama ni dia orang macam tak ambil kisah, tiba-tiba dilaporkan ada buah pinggang tahap 4, 5. Macam mana doktor? Kebanyakan mereka agak terkejut. Tambah-tambah lagi yang muda ni, sebab bila dah start dialisis ni akan ubah gaya hidup sebenarnya. Terkejut, diorang akan deny, pada mulanya akan tak nak dialisis. Itu respon biasalah. Oh tak apa doktor, saya tak nak dialisis, saya nak cuba cara lain dulu. Kita bagi masa datang balik kat kita sebulan 6 minggu, kita cuba pujuk lagi sampai diorang setujulah. Ada yang hilang terus pun ada daripada hospital. Lepas tu datang tengah-tengah malam sebab perlu dialisis sebab datang. Subhanallah. Jadi elakkan daripada awal lari. Betul. InsyaAllah. Apa pun itu dia nasihat sangat berguna daripada Dr. Syafira pagi ini untuk sahabat-sahabat pendengar sekalian. Tajuk anda dan buah pinggang menerusi segmen kesihatan. Juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang sentiasa memberikan soalan dan ada juga yang catat. Dan jangan lupa untuk yang tengah tonton kami di Facebook Live pun boleh sharekan video tersebut agar kita sama-sama kongsikan manfaatnya. Okey, InsyaAllah. Itu dia Dr. Syafira Muhammad Shah, pakar perunding nefrologi dan perubatan dari KPJ Rawang. Terima kasih banyak-banyak doktor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu dia segmen kesihatan kita. Terima kasih juga KPJ Rawang yang membawakan doktor pakar kita hari ini dan sahabat pendengar yang mendengar dan menonton di Facebook.